Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada pagi ini kita baca dari surah Ibrahim. Surah Ibrahim. Kita mulakan dari awal sekali lagi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله أدهم وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Baik. Semalam kita dah baca ayat 1, 2 dan 3 terjemahan. Hari ini kita akan sambung pada ayat yang keempat dan juga yang kelima. Ayat yang keempat ini kata Allah, "Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum." Cuba letak sini tak? Dia terlibat. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum. Maksud dia, dan tidak kami utuskan seorang rasul melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya dia menjelaskan hukum-hukum Allah kepada mereka. Baik. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di sini termasuk dari kasih sayanglah, sopannya Allah, sopan bahasa lutf, min lutfillah, Allahu latifun bi'ibadihi. Allah ni menyantuni hamba-hambanya. Antara kebaikan Allah kepada hamba, bila Allah hantar Rasul, Allah hantar dengan bahasa kaum tu sendiri, dengan lisan kaum tu sendiri. Tujuannya supaya mereka mudah untuk memahami hukum Allah. Kerana Allah berkehendak dengan mengutuskan para Rasul, tujuannya mengajarkan manusia akan hukum-hukum yang wajib mereka lakukan, untuk memperingatkan manusia tentang tugas mereka yang sebenar, tentang tujuan mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan lebih mudah untuk mereka faham bila Rasul tu datang dari kaum mereka sendiri. Lepas tu mereka ni dengan bahasa kaum itu. Lepas tu kita tak pelik, kalau orang Cina di Malaysia ni lebih dengar pendakwah daripada orang Cina. Orang India lebih dengar pendakwah daripada orang India. Orang Malaysia lebih Melayu lebih dengar daripada orang Melayu sendiri. Ya ke? Orang Melayu tak lagu tu. Ya, dia kalau pendakwah Mak Saleh, okey. Kalau pendakwah kita ni dengar juga, cuma dia ada setengah-setengah tu hak jadi minat bahasa Inggeris kan. Dia rasa apa tu pendakwah daripada luar tu okeylah, pasal dia duk cakap kat rumah dia bahasa Inggeris. Tapi tak apalah. Yang penting dia faham maksud daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza min lutfillah, dan ini daripada sifat santunnya Allah. Sifat santunnya Allah. Allah mengutuskan Rasul dengan bahasa mereka. Sebab tu kalau orang nak tahu risalah asal seorang Rasul, dia kena kembali kepada bahasa Rasul tu sendiri. Al-Quran asalnya bahasa Arab. Kita semua tahu sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertutur bahasa Arab. Jadi alhamdulillah terpelihara Al-Quran versi bahasa Arab sampai ke hari ini. Alhamdulillah. Ada pun kitab lain selain daripada Al-Quran. Sebagai contoh, kitab Bible. Kitab Bible, satu hari Syekh Ahmad Didat, dia pergi ke
Timur Tengah bagi ceramah. Jadi dia cakap bahasa Inggeris, ada penterjemah bahasa Arab. Bila dia cakap tentang Bible menjelaskan kepada kita. Translator tu kata Injil atau Taurat menjelaskan kepada kita. Dia translate Bible pada Taurat. Syekh Ahmad Didat dia kata, aku memang tak boleh cakap bahasa Arab, tapi aku tahulah, aku fahamlah yang dia translate tu. Dia kata, I didn't say Taurat, I say Bible. Orang tu pun terjemah Injil menyatakan kepada kita. Dia berkata, I didn't say Injil, I said Bible. Dia kata antara kesalahan pertama orang Islam hari ini ialah menganggap Bible tu adalah Injil. Bible, dia kata kebanyakan orang Islam pun tak tahu tentang realiti Bible. Pertama, kita nak kata kitab Injil. Yang mana kitab bahasa dia asalnya? Kalau kata Nabi Isa alaihissalam, dia bercakap bahasa Ibrani paling awal lah. Hebrew. Nabi Musa, Taurat, Hebrew. Mana kitab asalnya? Tak ada. Orang apa sekarang ni translate balik daripada yang dia jumpa, translate balik kepada Hebrew. Sebab tulisan Hebrew dulu dah tak ada, pupus. Sekarang ni barulah orang Israel ni hidupkan kembali tulisan Hebrew. Injil yang asal Nabi Isa alaihissalam, mana Injil yang asal? Tak ada. Malah dia adalah penulisan orang ketiga. Bukan kalam Allah, bukan kalam Rasul. Orang ketiga yang kata aku dengar Rasul bagi tahu. Rasul kata begini, Rasul kata begini. Dia ni orang ketiga yang meriwayatkan daripada Rasul. Kalau kita tarah tu perkataan sahabat adalah tak jadi Quran, tak jadi hadis. Kan? Pasal dia adalah perkataan orang ketiga. Jadi dia kata apa? Bible adalah Bible. Kita mesti kena faham. Dia bukan kitab yang asal. Dia bukan lagi Injil. Macam guru saya, Syekh Abdul Rahman Ash-Shibili. Waktu mengaji Tauhid dulu dekat Madinah, bila periksa, dia kata, aku, kalau kamu jawab periksa, aku nak dalil daripada Al-Quran. Dia maksudkan dalil daripada Al-Quran, maknanya sama seperti Quran. Kalau salah tinggal satu huruf, dia kata ni bukan Quran. Kalau kamu tak tahu jawab, jangan rekod Quran. Dia kata, jangan tulis Quran kalau kamu tak tahu. Kamu buat tulis, tertinggal satu perkataan. Apa? Dia kata, jangan tulis. Pasal apa? Kamu dah ubah Quran. Dia panggil syadid kita. Ramai orang gagal dengan dia sebab bila datangkan dalil Quran, tinggal satu perkataan, fail. Salah. Gagal. Pasal apa? Aku minta Quran, bila aku kata Quran, Quran tidak boleh berubah walau satu huruf. Dahsyat. Kalau kita ni, kalau betul ya, okey, salah satu, potong satu markah. Ada lagi lah 10 markah. Dia tak. Dia kata satu ni menjadikan seluruh ayat bukan Quran. Oh, dahsyat. Dia nak didik. Dianya baik sangat, Syekh ni. Cuma dia nak didik anak murid dia supaya faham bahawa Al-Quran ni tak boleh diubah walau satu huruf. Dan masa tu kita ni pelajar. Kalau kita tak ketatkan pada masa tu, maka akan longgar pada masa lain. Nah, jadi dia nak suruh kita faham Al-Quran ni tidak boleh diubah walau satu huruf. Berubah satu huruf, dia bukan lagi Quran.
Sama juga dengan Injil. Injil dulu memang ada, Injil ada dulu. Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Tapi di mana Injil tu sekarang? Tak ada. Yang ada dia panggil gospel. Dia dalam bahasa tu Bible lain, gospel lain. Dalam Bible dia cerita Jesus Nabi Isa alaihissalam pergi kepada kaum dia mengajarkan mereka gospel. Tapi kalau Ustaz, kalau Quran ni dia melagukan Al-Quran. Bila baca tu dia macam kuih kahwin ke apa kan, dia apa Memeriahkan. tu. Dia jadikan Quran tu jadi lagu. Itu sebab orang tak faham Quran. Nah, dia anggap Quran tu macam halwa telinga dia je. Bila ganti nampak Islamik lah, tapi tu talbis iblis lah. Dia tak endah pun Quran tu. Dia anggap Quran tu macam halwa telinga. Nas'alullah salamah wal afiyah. Banyak pengikut lepas tu. Memang orang sukalah macam tu. Quran ni benda orang lagi mudah lagi orang suka. Kalau Quran ni kalau kau baca macam kita orang tak nak. Tapi boleh ambil tindakan. Payah nak ambil tindakan tu payahlah. Orang ni dia suka yang mudah. Cuba kalau saya kata hari ni kelas kita buka Quran, kita sentuh je muka surat tu, kita dapat pahala baca Quran. Ramai nak hadir? Ramai. Oh, ustaz buat ajaran baru. Oh, apa dia ajaran ustaz tu? Dia ni kalau kita pergi kelas dia tak payah baca. Pegang je ayat Quran, dapat pahala satu huruf, 10 pahala. Kalau pegang je satu muka surat, oh, ustaz macam tu ya. Satu muka surat, dapat pahala. Seronok tak? Seronok. Itu yang berlaku kepada orang dahulu. Orang yang mengajak pengikut dia tinggalkan kitab suci. Jadi balik kepada cerita Bible dengan gospel tadi. Kita ada Gospel of John, Gospel of Mark, Luke dan sebagainya. Gospel. Bible ni dalam bahasa Yunan asalnya nama dia book. The Holy Book. The Holy Bible tu maksudnya buku je. Dia bukan Injil. Injil gospel. Tapi gospel yang ada, gospel mengikut riwayat according to Mark, according to Luke, according to nama-nama dia lah. Mana dia Gospel of Isa? Betul-betul Nabi Isa? Tak ada. Jadi hari ni mereka terpaksa pula terjemah. Dan setiap yang diterjemahkan mereka anggap itulah gospel. Itulah Bible. Kita tak, Al-Quran tak. Al-Quran tetap Al-Quran. Yang bahasa Arab tu Al-Quran. Yang kita dok baca ni terjemahan. Semua kita tahu. Bila baca Quran, kena baca bahasa Arab. Bila semayang, tahu dia Allahu Akbar. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Tak boleh. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Macam syair pula semayang. Tak boleh. Tapi cuba tengok dekat gereja apa yang dia buat. Dia nyanyi gospel ya. Kalau gospel di India bahasa India. Gospel di Indonesia bahasa Melayu. Gospel di Arab bahasa Arab. Dia tak ada versi asal. Dia tak ada versi asal. Sedangkan Allah Ta'ala kata, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ. Tidaklah Allah utuskan melainkan dengan lisan kaumnya. Jadi Nabi Muhammad, kaum dia bahasa Arab, dia Quran bahasa Arab. Cuma bezanya Al-Quran daripada yang lain, Quran ni turun untuk sekalian alam. Jadi kita terjemahkan untuk memahami makna Al-Quran. Tapi Al-Quran tetap yang bahasa Arab. Orang tak boleh buang tulisan Arab tu
dan orang kumpulkan terjemahan, lalu dia kata, inilah Quran. Tak boleh. Nah, jadi Bible bukan Injil. Bible bukan Injil. Baik. Tujuan apa Allah Ta'ala kata? Liyubayyina lahum. Untuk menerangkan kepada pengikut dia. Menjelaskan hukum-hukum kepada mereka. Fayudhillullahu man yasha'. Lalu Allah memberikan memberikan kesesatan atau menyesatkan siapa yang dikehendakinya menurut undang-undang peraturannya, dan juga memberi hidayah petunjuk kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan dialah jua yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Lagi maha bijaksana. Baik. Ayat yang seterusnya. Maka dengan sebab turunnya Rasul mendatangkan wahyu kepada kaum dia, ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Yang beriman, mereka diberi hidayah oleh Allah. Yang tidak beriman, mereka disesatkan oleh Allah. Cuma berbalik sama macam persoalan yang baru ni Abang Azlan tanya, bahawa kawan dia yang baru masuk Islam, apakah dulu Allah memilih dia jadi kafir sebelum Islam? Jadi dia kata seolah-olah kawan tu menyatakan dia jadi kafir tu dengan kehendak Allah. Jadi saya kata betul lah. Tidak ada yang berlaku dalam dunia ni melainkan dengan kehendak Allah. Akan tetapi keburukan tidak disandarkan kepada Allah. Wasyarru, Nabi kata wasyarru laisa ilaik. Keburukan bukan kepada Allah. Sebab Allah suruh kita dalam Quran, Allah tak suruh jadi kafir. Allah suruh kita jadi Islam. Kan? Cuma beza antara Allah suruh dengan Allah izin. Allah suruh kita Islam. Tapi kalau orang kafir nak buat jahat, Allah dah nak buat. Tak ada orang yang terhalang daripada maksiat. Tak ada. Dia nak minum arak, tiba-tiba waktu dia angkat gelas, tangan dia kaku. Tak boleh nak minum arak dia. Tak ada. Di saat dia nak bunuh orang, kaku tangan dia, tak boleh nak pukul, tak boleh nak bunuh. Tak ada. Allah izin. Jadi Allah izin, dengan sebab keizinan tu kita kata Allah mentakdirkan kebaikan dan keburukan. Tapi keburukan bukan dengan perintah Allah. Allah tak pernah suruh buat buruk. Allah suruh buat baik. Samalah juga dengan kesesatan. Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Tapi Allah tidak berlaku zalim. Bukanlah kata Allah suka-suka, yang ni saja bagi hidayah. Yang ni itu Allah lebih tahu. Kenapa orang ni layak baginya hidayah? Kenapa orang ni patut dia sesat pun? Sebab apa? Sebab boleh jadi Allah dah hantar hujah macam-macam kepada dia. Seorang yang saya suka tengok video Dr. Zakir Naik, Dr. Syekh Ahmad Didat. Ada seorang Kristian tu kata, saya mencari kebenaran. Kalau boleh tunjukkan kepada saya, betul Jesus tu, Nabi Isa tidak disalib, maka saya bersedia untuk masuk Islam. Hari ni, malam ni juga. Syekh Ahmad Didat kata apa? Ada orang, dia kata, I want to see the sun. Sun, dia kata. Dia nak tengok matahari, tapi dia pejam mata. Orang macam ni, marilah 1000 matahari pun dia tak akan dapat tengok matahari. Bukan matahari tu tak ada cahaya, sebab mata dia yang pejam. Mata dia pejam. Bukti jelas depan mata, tapi kamu pejam mata. Nak macam mana? Tak nampak hidayah. Allah Azza wa Jalla nak suruh bagi manusia ni hidayah.
hantar Rasul, hantar Quran, bagi akal, bagi fitrah lagi dalam hati manusia. Bagi lagi tanda-tanda kekuasaannya, memperedarkan matahari dan bulan, siang dan malam, menurunkan hujan, tumbuh-tumbuhan, pokok-pokok, awan yang berarak, semua kapal di lautan. Allah Ta'ala kata, ni semua tanda. Maksud kamu berakal, berfikir dia. Saya kata sebut contoh mudah ya. Manusia, kalau dia sampai di satu pulau, tiba-tiba dia tengok ada unggun api. Seronok ke tak seronok? Pulau yang dia rasa tak ada orang, dia terdampar. Tiba-tiba tengok ada unggun api. Seronok tak seronok? Pulau ni ada orang. Mu nampak ada orang? Tak nampak. Apa yang mu nampak? Aku nampak unggun api. Kita masuk hutan, tengok-tengok sesak. Ikutlah aliran sungai. Tengok-tengok di hujung sana ada asap. Apa kita kata? Ada orang kat sana. Mu nampak ada orang? Tak nampak. Tapi mu nampak apa? Asap. Asap tu menunjukkan ada orang bakar api mengeluarkan asap. Kalau asap mu boleh fikir tanda ada manusia. Kalau unggun api kamu boleh fikir. Ataupun mu tengok tapak kaki. Tengok ada perjalanan tu ada orang buat pasir, beting pasir dan sebagainya. Ni Allah Ta'ala tunjuk tanda dia, matahari naik. Cerah. Siapa yang boleh buat tu? Mustahil dia boleh jadi dengan sendiri. Mustahil. Tapi bila pejam mata, bukti sebesar-besar tu tak nampak. Jadi Allah Azza wa Jalla bila kata dia memberikan kesesatan bagi siapa yang dia kehendaki, memberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki, itu berlaku dengan ilmu Allah yang maha luas, dengan keadilan Allah yang maha tinggi, dan dengan hikmah kebijaksanaan Allah, bahawa Allah tidak menzalimi seseorang pun. Nabi SAW sebut dalam hadis, Allah Ta'ala sebut dalam hadis kursi, ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha thumma uwaffikum iyyaha. Gitulah lebih kurang maknanya. Faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dhalik fala yalumanna illa nafsah. Wahai hamba-Ku, amalan kamu yang aku kira. Siapa yang, dan aku akan balas amalan kamu di hari akhirat. Siapa yang mendapati kebaikan, pujilah Allah. Kalau kita ni dapat hidayah, kita kata alhamdulillah Allah bagi hidayah. Wa man wajada ghaira dhalik, tapi kalau dia dapat selain kebaikan apa? Keburukan lah. Fala yalumanna illa nafsah, jangan dia caci, jangan dia cela, melainkan dirinya sendiri. Kalau tak masuk Islam lagi, jangan marah. Pasal apa? Allah dah hantar banyak tanda. Allah bagi akal, Allah bagi fitrah. Allah hantar Rasul, bahasa kamu lagi. Allah turunkan Quran. Bagi orang yang tidak faham bahasa Arab, ada pula ulama pewaris Nabi yang tolong ajarkan Al-Quran. Kemudian Allah tunjuk pula tanda-tanda kekuasaan dia. Hak tu yang biasa, matahari, bulan, bintang, pokok, air, hujan, awan. Mari pula tanda kekuasaan yang orang panggil lain pula daripada kebiasaan, luar biasa. Gempa bumi, taufan, tsunami, macam-macam berlaku benda-benda pelik dalam dunia hari ni. COVID-19. Saya jumpa Dr. Zahari, dia kata apa? Saintis hari ni pening. Virus tu boleh dimatikan dengan sabun je. Tapi sampai ke hari ni manusia belum jumpa lagi vaksin untuk menghalang dia. Nah, macam mana bukti dia boleh mati dengan sabun? Hand sanitizer je. Okey, selamat. Kalau kamu pakai hand sanitizer, selamat.
Cuma manusia tak boleh nak minum ya hand sanitizer tu. Tak. Kena pakai mask. Tak jumpa lagi satu bahan yang boleh duduk dalam tubuh manusia, boleh prevent manusia daripada virus tu. Padahal virus tu dengan tutup mulut, cuci tangan. Tapi manusia tak boleh nak lawan kecil-kecil virus tu. Tak boleh. Dalam tubuh dia belum ada lagi satu vaksin yang boleh dia reka, dia cipta, boleh duduk dalam tubuh manusia, protect dia punya tubuh ataupun prevent benda tu daripada berlaku. Ajaib kan? Padahal dengan sabun yang mati, bukan kena antivirus ke dengan apa dah. Dengan hand sanitizer. Setengah tu kata cuci tangan pun tak apa dah. Tak nak hand sanitizer, cuci tangan dengan sabun biasa je. Sabun biasa cuci. Pakai topeng. Topeng pun harga sekarang ni 50 sen satu. Allah nak tunjuk kekuasaan dia. Tapi manusia begitulah dia. Dari ai ba'dal bayan wa iqamatil hujjati alaihim. Allah Ta'ala menyesatkan setelah mendatangkan kepada mereka keterangan dan hujjah ke atas mereka. Allah tidak menyesatkan manusia melainkan setelah memberikan keterangan kepada mereka. Dan para rasul termasuk dari keterangan dan bukti yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan kepada manusia. Wa huwal azizul hakim, dan dialah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Okey. Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun dia bahasa Arab Quran tu, tapi Allah telah memudahkan bahasa Arab untuk difahami. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Allah mudahkan Al-Quran tu sebagai mukjizat. Walaupun bukan orang yang bertutur bahasa Arab, tapi mukjizat Al-Quran yang asal ni Allah mudahkan dia supaya yang tak faham bahasa Arab pun boleh baca Al-Quran. Sehingga dia boleh hafal walaupun dia tak faham sepatah pun daripada Al-Quran. Jadi ini antara hujah Allah ke atas hamba-Nya. Ni Quran ni hujah Allah ke atas hamba-Nya. Baik. Walaqad arsalna Musa biayatina an akhrij qaumaka minadh dhulumati ila nur. Ni cerita Nabi Musa alaihi salam, oleh kerana dia bersambung dengan muka surat sebelah wa idh qala Musa liqaumihi. Kita pun sambunglah besok. Besok tak ada, hari Isnin insya-Allah. Satu ayat hari ni. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.